Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Beberapa hari yang lepas, isu tentang Anwar bercermin mata hitam ke mana-mana, termasuklah program yang rasmi, menjadi modal kepada anti Anwar untuk menghentam dengan bom atom kepada Anwar Ibrahim. Dengan ada yang mengatakan bahawa Anwar Ibrahim kini makin teruk, kata mereka. Ada anti Anwar menyatakan bahawa Anwar, are you okay? Ini menimbulkan pancingan kepada para penyokong Pakatan Harapan, khususnya penyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dengan sebahagian daripada netizen mengatakan bahawa awak tak tahukah Anwar Ibrahim walaupun dalam keadaan yang kurang sihat matanya, dia tetap bekerja keras bandingkan dengan menteri yang anda sokong sebelum ini, kata netizen. Dan netizen juga telah berjaya mendapatkan sebab punca Anwar Ibrahim menggunakan cermin mata hitam itu. Menurut satu laporan The Star, Perdana Menteri telah mengalami reaksi alergik di kedua-dua belah matanya sehingga terpaksa menggunakan cermin mata hitam tersebut. Tetapi itulah yang harus dipuji sebenarnya, dalam keadaan yang kurang sehat pun Datuk Seri Anwar Ibrahim tetap bekerja keras untuk memastikan semua program berjalan dengan lancar. Netizen kata mereka, cukuplah mengecam Anwar Ibrahim. Kalau nak mengecam pun, kata mereka, carilah isu yang lain. Carilah isu yang lebih relevan. Gunalah isu kemajuan kah, isu air kah, isu bantuan kah, isu minyak kah, atau apa sekalipun. Atau isu rasuah kah, isu sakau sini, sakau sana kah, kata mereka. Ini orang pakai cermin mata hitam untuk kesehatan pun jadi modal, kata mereka. Menunjukkan sudah terdesak anti Anwar ini, kata netizen lagi. Namun yang lebih menggemparkan dunia politik kita hari ini ialah apabila ada yang memberikan kenyataan bahawa imam di Masjidil Haram pun menggunakan cermin mata begitu, maka tidak sepatutnya ini menjadi masalah. Sehinggalah satu laporan khas telah dibuat oleh Harapan Daily berkaitan dengan cermin mata hitam yang digunakan oleh imam di Makkah. Saudara-saudara sekalian, dalam laporan di Harapan Daily menulis, imam di Makkah pun solat pakai cermin hitam. Begitulah kalau dah busuk hati, kata mereka. Heboh, golongan pembenci Datuk Seri Anwar Ibrahim menganggap Perdana Menteri sebagai tidak beradab ketika imam di Mekah pun solat memakai cermin hitam. Hal itu dibangkitkan pengguna platform X, Zekirin 13, yang berkongsi sedutan video seorang imam berkacamata hitam memimpin sembahyang. Nih, imam di Mekah pun solat pakai cermin mata hitam. Jutaan jemaah dia bawa. Adakah dia dikira tak beradab? Soal beliau. Kalau ia pun tak suka dekat Perdana Menteri Anwar Ibrahim, janganlah sampai tunjuk sangat kita ni tak berilmu langsung dalam bab agama, kata beliau. Pakai cermin mata hitam masa solat tetap sah dan tak ada kaitan pun dengan adab, tulisnya. Bahkan, dia mengingatkan sikap bersangka baik sebenarnya adalah adab yang diajar Islam. Adab yang baik adalah memahami orang tersebut sedang sakit dan dalam keadaan memaksa untuk dia pakai cermin mata. Bersangka baik, inilah adab yang diajar Islam, katanya lagi. Menjelang Aidilfitri lalu, golongan pembenci Anwar Ibrahim, Perdana Menteri X, semakin memperlihatkan sifat busuk hati mereka, termasuk pemakaian cermin mata hitam. Tentera Cyber Pro Perikatan Nasional PN mempersoalkan tindakan Anwar berbuat demikian ketika menghadiri berbagai program dan menyantuni rakyat. Malah ada yang tergamak menyebarkan foto yang memperlihatkan jari-jari Perdana Menteri ke-10 bengkak. Walhal Perdana Menteri dilaporkan mengalami reaksi alergik
di kedua-dua belah matanya. Rata-rata warganet turut membidas penyokong pembangkang yang dilihat terdesak mahu memburukan Anwar. Baik pakai spek hitam daripada hati hitam, kata mereka. Ada orang di pejabat saya dia pakai spek gelap dalam pejabat dalam masa bekerja. Sebab ada masalah mata, semua orang faham saja. Kadang-kadang sebenarnya pakai spek hitam walau dalam bilik pun ada sebab kesehatan. Nanti kalau dah tua, Tuhan tarik nikmat sihat mata itu, barulah rasa kena pakai spek memanjang. Pasal pakai spek hitam je, kritiklah pasal pentadbiran ke, pasal polisi ke, sedap juga dengar demikian antara komentar warga maya. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Isu yang hangat pada petang ini melibatkan anak bekas timbalan Perdana Menteri. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, siapa kita tolong senaraikan dulu. Siapakah anak ataupun siapakah timbalan Perdana Menteri Malaysia yang Anda pernah ingat? Yang paling saya ingati ialah timbalan Perdana Menteri yang telah berkali-kali menjadi timbalan Perdana Menteri, yaitu Zahid Hamidi. Selain daripada itu, sekarang pula, siapakah bekas timbalan Perdana Menteri? Hari ini, kita digemparkan dengan satu blog yang ditulis oleh anak bekas timbalan Perdana Menteri yang bertajuk DAP akan jadi tuan. Akhirnya, anak bekas timbalan Perdana Menteri ini disiasat polis. Menjadi persoalan ialah apa isi blog DAP akan jadi tuan itu sehingga polis tertarik untuk membuat siasatan terhadap anak bekas timbalan Perdana Menteri ini. Dan siapakah pula anak bekas timbalan Perdana Menteri ini? Baiklah, anak bekas timbalan Perdana Menteri yang dimaksudkan ini ialah Tamrin Abdul Ghaffar, anak kepada bekas timbalan Perdana Menteri, yaitu Ghaffar Babah, akan disoal siasat polis Selasa depan selepas berhubung catatan blognya yang meramalkan penguasaan DAP terhadap politik Malaysia pada masa hadapan. Tamrin dijadual memberikan keterangannya kepada polis pada 16 April jam 10.30 pagi. Kata peguam Tamrin Rafiq Rashid Ali kepada Free Malaysia Today. Tamrin merupakan anak kepada Allahyarham Abdul Ghaffar Babah. Dalam catatan blog Tamrin bertarikh 4 April lalu, dia berkata, semua orang Melayu dan raja-raja Melayu mesti sedar bahawa malapetaka akan menimpa mereka jika DAP mengambil alih. Ini satu dakwaan yang amat bersifat 3R. Hantaran Tamrin yang bertajuk 10 tahun lagi DAP akan jadi tuan itu menyatakan DAP mempunyai blok terbesar ahli parlimen dalam kerajaan persekutuan hari ini dengan 42 kerusinya. Kata beliau, bolehkah kita bayangkan 22% DAP menguasai 70% bangsa Melayu di tanah Melayu ini? Soalnya pun begitu tidak jelas dari mana dia mendapat angka 22% itu. Semalam bekas Menteri Undang-Undang Zaid Ibrahim berkata, dia telah menelefon Tamrin untuk tidak terlalu keras pada catatan di blognya itu. Jika tidak, Bukit Aman akan datang panggil, katanya sambil merujuk kepada ibu pejabat polis itu. Bagaimanapun, amarannya terlambat kerana Tamrin memaklumkan dia telah pun dipanggil oleh Bukit Aman. Namun Zaid mengecam tindakan polis itu berkata, dia terkejut polis akan memanggil seseorang berdasarkan ramalan. Dia melahirkan rasa ingin tahu siapa yang membuat laporan polis terhadap Tamrin berhubung perkara itu. Membuat ramalan tidak sepatutnya menjadi kesalahan jenayah, katanya.
Sudah tentu DAP tidak akan berasa sangat kecewa dengan naratif itu untuk membuat laporan. Katanya, dia juga menolak UMNO akan terlibat dalam perkara itu kerana mereka sudah sibuk dengan stalking dan tapak kasut. Pun begitu, catatan di blog Tamrin itu turut menyentuh hal-hal lain dan membuat dakwaan tertentu kepada pemimpin negara, seperti Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi. Beberapa komen daripada netizen di ruangan komen Malaysia Kini ialah, Anwar tak nak Tamrin ganggu DAP. Beliau kata, Jimmy Page kata, Anwar berpandangan bahawasanya di dalam proses membina negara, kesamarataan etnik harus menjadi prinsip paling penting. Itu kata Jimmy Page. Di atas prinsip inilah Anwar berikrar bahawa anak Cina, anak saya, anak Sarawak, anak saya, dan anak India juga anak saya. Pengasingan rakyat ke dalam dua kelompok Bumi Putra dan bukan Bumi Putra juga konsep yang lapuk, kata Jimmy Page. Isu 3R tidak lagi boleh dibangkitkan dan lama-kelamaan konsep ini secara sendiri akan hapus dan lupus. Berkenaan polisi berkaitan budaya dan pendidikan, DAP menekankan bahawa semangat perlembagaan persekutuan mestilah dihormati, katanya. Sementara menerima bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, hak untuk menggunakan bahasa lain juga mesti dipertahankan. Persempadanan akan dibuat pada tahun hadapan akan menambahkan kerusi DAP berkemungkinan kepada 60 kerusi pada PRU16. DAP akan bergabung dengan Parti Sabah Sarawak dan Amanah. Ramalan di Tamrin akan menjadi kenyataan, DAP akan jadi tuan, kata salah seorang penulis di ruangan komen iaitu Jimmy Page. Satu lagi ruangan di Malaysia Kini di ruangan komen ialah, Tamrin ini orang PN agaknya, katanya, cuba nak masuk parti Naksa Kaukot, katanya, sengaja menunggang isu perkauman atas nama DAP bagi kepentingan agenda peribadi sendiri. Taktik lapuk dah tu pacik, kata seorang netizen di ruangan Malaysia Kini. Green Cheetah 3211 pula menulis, Zain melahirkan rasa ingin tahu siapa yang buat laporan polis. Jawapannya, siapa yang buat laporan polis tak penting pun. Yang penting ialah apa yang diperkatakan oleh Tamrin. Betulkah buat ramalan tak salah walaupun ramalan itu berunsur 3R? Ada sesiapa nak cuba buat ramalan yang lain dan kita lihat, ada tak orang buat laporan polis soal Green Cheetah? Kata Jimmy Page, tak payahlah buat seperti itu. Takut-takut nanti besar pula masalah nanti. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Anak bekas Timbalan Perdana Menteri sah akan disiasat polis berhubung dengan blog DAP akan jadi tuan. Kita jumpa lagi. Bye-bye.